على ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dalam kumpulan usrah pada malam ini, giliran Masjid Al-A'la Bahur Temak. Terima kasih kepada yang berbahagia pengerusi pada malam ni, yang juga pemangku pengerusi Ustaz ini lah. Pemangku pengerusi kepada kumpulan usrah, memandangkan pengerusi usrah tak apa sihat. Okey. Haji Sabri, Ustaz Sabri, Imam Masjid Al-A'la Bahur Temak 1 dan 2. Saya mantannya lah. Itu tadi ni duduk sembang kat ujung tu. Tak ada siapa mula ni kita nak pergi terus ke mana? Kalau pergi terus dulu orang tak marah. Lah ni kalau mai terus orang kata ini gila talak ke mana? Dia patah balik mai masjid lama tuan. Ala kulli hal insya-Allah uhayyikum bi tahiyatil Islam ala wahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa ni kali pertama saya mai selepas saya dah berkhidmat di Masjid Al-Ghufran. Tak berkesempatan, jadual tak kena. Tapi malam ni bila Ustaz dah Najdi offer tu, tak ada kata nanti sat. Boleh tak di Al-A'la Bahur Temak tak jawab nanti sat. Selalu dia ada sat nak tengok sat, nak tolak yang tu. Tapi tanya orang tadi, dia tak abang nanti sat dah. Tolak terus lain. Pasal teringin dan teringat nak mai ke masjid lama, dan bila mai tengok ni, oh kursi pun semua putih, meja pun putih. Dulu meja koko baik bang kan, kursi dia tak bagi sedap macam ni kan, zaman saya lah. Tapi lah ni bila saya dah mai ni, orang bagi sedap kursi, alhamdulillah. Tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita nak ambil kitab Al-Kabair, dosa besar, iaitulah karangan Al-Imam Az-Zahabi, yang mana telah pun kita sampai kepada perbincangan dosa besar yang ke-53. Dosa besar yang ke-53 iaitulah libas al-harir wal-zahab lirrijal, memakai sutra dan juga emas bagi orang lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang itu memakai emas ataupun memakai sutra daripada orang lelaki. Orang perempuan tak ada masalah. Yang mana disebutkan dalam satu hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa al-harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Barang siapa yang memakai harir sutra di dunia ni, lam yalbashu fil akhirah, maka di hari akhirat kelak dia tak boleh pakai dah baju yang berupa bentuk sutra itu. Dalam riwayat yang lain, hadis daripada Abu Daud, haramu lubsul harir wal dhahab ala zukuri ummati. Tadi ni hadis yang pertama riwayat Imam Al-Bukhari juga Muslim, tidak menerangkan berkaitan dengan sama ada lelaki ataupun wanita. Dia sebut umum. Diharamkan, maafkan saya, disebut dalam hadis yang pertama, barang siapa yang memakai sutra di dunia ni, di hari akhirat dia takkan pakai dah. Dia sebut dak lelaki, tak sebut. Dia sebut dak perempuan, tak sebut. So hadis yang awal-awal tu bunyi macam siapa saja yang pakai sutra di dunia, di hari akhirat dia tak pakai dah. Okey. Tetapi bila mai hadis riwayat Abu Daud, dia mula menceritakan, fokus sikitlah individu-individu tersebut, iaitu barang siapa yang memakai sutra dan juga emas. Emas haram. Okey, haram lubsul harir wal zahab. Haram bagi orang yang memakai sutra dan juga emas ala zukuri ummati, ke atas umat aku yang bernama apa? Lelaki. Jadi laki saja yang haram untuk nak pakai emas dan juga sutra. Hadis daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, dia menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an nashraba fi aniyati az-zahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa 'alayha. Hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksud hadis ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun melarang kita, yakni apa tuan-tuan? Bila sebut melarang kita, dia umumlah kepada lelaki dan juga perempuan. Baik lelaki, baik perempuan. Ada juga yang antara lelaki dan perempuan. So menunjukkan apa? Tak boleh umat yang dinamakan sebagai manusia, baik dia L, lelaki, baik dia P, perempuan, baik dia K, khunsa, apa pun jinsiah dia, bangsa dia, apa pun warna kulit dia, dia dilarang untuk dikatakan dalam hadis ini an nashrab, untuk minum. Okey? Fi aniyatiz zahab wal fiddah, untuk menggunakan pinggan, mangkuk, cawan, benda-benda yang sedemikian daripada emas dan juga perak. Emas dan juga perak. Tajuk kita pada malam ni pasal emas dan juga sutra, tapi terkait dengan perkara ni, iaitu dilarang. Jadi tuan-tuan, kalau siapa yang ada cawan yang ada emas tu, maka hukum menggunakan cawan yang mempunyai emas itu adalah haram. Cuma nak dilihatlah pula, okey, banyak mana emas itu digunakan. Ulama sepakat kata, hadis bila mana disebutkan berkaitan dengan banyak mana emas itu, maka ulama menggunakan kaedah apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu was-sulusu katsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1/3 dan 1/3 itu adalah banyak. Jadi kalaulah kata masih kurang lagi daripada 1/3, sebahagiannya ada yang membenarkan. Boleh. Sebahagiannya menyatakan kalaulah emas itu emas yang ditampal, apa orang panggil apa? Tampung, pecah. Pinggan tu pecah, kita nak tampung. Tampung yang ni tak boleh besi karat, tampung yang ni tak elok dan sebagainya. Tampung dengan emas. Betul ke orang panggil ayat tampung? Tampung ni macam tayar bocor lah pula dah. Lebih kurang lagu tu lah, tuan-tuan memfaham lagu no? Jadi dikatakan, diperbolehkan kalaulah tak ada dah benda lain. Macam zaman Nabi SAW, memang Nabi larang menggunakan emas ni, tetapi ada rukhsah yang Nabi benarkan. Hatta kalau tuan-tuan tengok pada kita lah ni, siapa yang ada emas kat diri dia, orang lelaki, boleh jadi orang lelaki yang ada emas kat diri dia ni zaman dulu-dulu ya, ataupun dia tu zaman dulu tapi sampai keluar hidup weh. Umur dia panjang, dia guna kat mana? Kat gigi. Hak tu standard lah orang zaman dulu, dia masih lagi guna gigi emas, kan? Kadang-kadang kenyah tu bersilau ya, kan? Kalau dalam hadis, dalam apa nama yang kitab mengajak begitu dia apa dia kata? Syama'il Muhammadiyah, kita menceritakan berkaitan dengan bila Nabi SAW senyum, Nabi senyum dikatakan apa? Nampak putihnya gigi Nabi macam mutiara, nampak ayak liok yang Nabi ada sikit-sikit tu nampak macam embun, kan? Kita kalau tengok gigi orang bukan macam mutiara, kan? Nampak gigi tu apa? Macam jagung. Tahu macam jagung. Kuning lah gigi tu, kan? Lepas tu nampak ayak liok tu apa? Macam-macam ayak teh tarik pun ada. Kadang-kadang kopi, kadang-kadang teh ais, macam-macam color. Ada yang kita nampak dekat mulut orang. Dalam kitab Syama'il, sahabat kata apa? Kami nampak mulut Nabi ni bila Nabi senyum, nampak putih macam mutiara, nampak macam titisan embun. Bersih, cantik ya mulut Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, boleh dah untuk orang lelaki yang dia ada problem dan sebagainya, dia nak pakai gigi emas pada zaman dulu. Boleh. Bahkan pada zaman Nabi SAW, bukan kata gigi emas. Zaman Nabi SAW hebat lagi daripada tu. Zaman Nabi, anggota ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan lah orang bagi kebenaran untuk nak buat anggota telinga ke, mata ke, hidung ke, mulut ke, pipi ke, nak buat pada emas, tuan-tuan teringin nak bubuh tang mana? Pak Jabak teringin nak bubuh tang mana Pak? Gigi nampak sama elok ha. Kok kalau kata teringin nak bubuh kat telinga ke, buat dengak sikit, kan? Ada tak? Tuan-tuan, zaman Nabi ada seorang sahabat tu, dia buat hidung dia daripada apa?
ketah. Bila kena hujan rosak, bila kena air jadi, bila kena angin dan sebagainya, hidung dia makin lama makin rosak. Sebab apa? Sebab dia buat menggunakan kertas. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk buat hidung guna apa? Mah. Tuan-tuan, hidung guna mah. Tuan-tuan tak rasa power? Kita lah mah dekat cincinnya. Tu pun bagi orang perempuan, orang lelaki tak boleh. Tapi zaman Nabi, Nabi membenarkan sahabat dia untuk buat hidung daripada mah. Saya tak tahu anak abang rupa bentuk dia lagu mana, pasal tak pernah tengok. Tapi dalam hadis, ya, ada menceritakan seorang sahabat Nabi SAW yang membuat hidung dia daripada emas. Kerana apa tuan-tuan? Kerana emas ni dia adalah perkara yang tidak rosak. Bila dia kena air ke, hang kena panas ke, kena apa ke, dia tak rosak. Jadi dia adalah material yang baik. Maka dalam hadis ni, kita kembali balik riwayat Imam Al-Bukhari ni, Nabi SAW melarang seseorang itu untuk minum daripada pinggan yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Kalaulah dianya bercampur, maka nak dilihat banyak tak yang campur tu. Kalaulah persen dia adalah 34, banyak tak? Banyak. Sebab kalau 1/3 berapa? 33.33333. Jadi kalaulah persen tu pergi jadi 34, banyak. Haram pakai. Kalau kata kurang, masih lagi ada yang sebahagiannya ulama mengharuskan. Untuk nak mengelakkan fitnah tu, buang tu. Tapi jangan duk buang. Maksud dia apa? Jangan pakai lah. Lagi buang lagi, tak pandiang pula. Lepas tu mula pergi cari balik. Jadi tuan-tuan, kemudian Nabi SAW kata apa lagi? Wa an na'kula fiha, nak makan dekat pinggan tu pun tak boleh. Kat bekas tu nak makan pun tak boleh. Nak guna buat cawan minum pun tak boleh. Wa an lubsil harir, dan Nabi SAW juga melarang untuk kita memakai apa dia? Sutra. Memakai sutra. Yang ni kembali balik kepada lelaki. Sebab ada hadis daripada Abu Daud yang menjelaskan siapa yang tak boleh, iaitulah orang lelaki. Wadibaj wa an najlisa 'alaiha, dan dikatakan di dalam pemakaian dilarang untuk memakai sutra dan juga di atas permaidani ataupun kita nak duduk di atasnya. Kita ni habis kaya sangatlah. Ada permaidani, orang lelaki kita nak duduk di atas sutra tu, kita nak hampakkan ianya menjadi kita punya apa nama? Cadar ke, kita punya selimut dan sebagainya. Kita orang kaya, kita nak guna sutra ni. Maka ini adalah perkara yang dilarang oleh baginda Nabi SAW an zukuri ummati, daripada umat aku yang lelaki. Perempuan tak ada masalah. Perempuan tidak ada masalah. Bagaimana kalau dia bersentuhan dengan baju tu? Bini dia ni nak selimut, guna selimut daripada sutra. Yang laki tu tak boleh. Tapi mereka ni satu selimut. Contohnya lah, kita katalah, saya pakai satu selimut hak biasa. Hak kain, macam kain sejadah ni. Pakai selimut ni. Orang perempuan pakai selimut daripada sutra. Hak atas tubuh pula, hak satu lagi besar. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Sebab apa? Kami ni, saya tak pakai selimut tu. Tetapi sekadar bersentuhan. Bersentuhan adakah kita pakai? Tak pakai. Cuma maksud pakai tu memang istilah dia kita pakai. Kalau sekadar bersentuhan sikit-sikit tu tidak menjadi masalah. Tuan-tuan, sentuh sutra ni haram ke apa? Ya, sentuh sutra boleh. Sentuh emas, lelaki sentuh emas, boleh ke tak boleh? Boleh. Duk pilih cincin dan sebagainya, nak bagi dekat tunang, nak bagi kat bini, nak bagi kat awek, nak bagi kat marwek ke apa ke. Boleh, boleh. Tetapi nak pakai, boleh ke tak boleh? Tak boleh ya. Sekadar mencuba boleh tak? Boleh. Sekadar mencuba, dia bukan pakai. Dia kata apa? Dia tanya bakal mak mentua tu, saya apa cincin jari manis peah ni? Mak mentua tu, abang, cincin dia saya 17. Kita pun ambil saya 17. Buh jari ni tak muat. Buh jari ni tak muat. Rupanya peah tu punya jari, yang jari manis tu besar dengan ibu jari tau. Pasang? Tahu dah peah tu tembun. Jadi tuan-tuan, test. Waktu tu test sajalah. Bukannya nak pakai buat selama-lamanya. Tak masuk nak tengok jari. Rupanya tembun pakai bini. Jadi risau ya kan?
Kata Nabi SAW berkaitan dengan orang yang mengingkari untuk tidak mengendahkan apa yang Nabi SAW larang, iaitu Nabi dah memang jelas dalam hadis ni tak bagi seseorang tu pakai emas daripada lelaki, tak bagi seseorang itu menggunakan sutra daripada lelaki. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka dikatakan apa? Maka dia ni telah pun melanggar urusan Nabi, telah pun melanggar urusan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang dikatakan oleh Nabi sudah tentu ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun. Barang siapa yang tidak mengambil hukuman Allah sebagai satu hukum, barang siapa yang tidak mengambil urusan Allah sebagai satu kemuliaan, dia tak ambil buku tu buat panduan, maka dia tergolong dalam kalangan orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang zalim. Tetapi dia bukanlah kafir yang keluar daripada Islam, zalim yang keluar daripada Islam, fasik yang keluar daripada Islam. Nak bagi tahu dia telah pun melanggar hukum yang diharamkan oleh baginda Nabi SAW, dan itu termasuk dalam dosa besar. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tetapi Nabi SAW memberi kebenaran kepada sesiapa yang dikatakan ada hikkah. Hikkah ni apa? Hikkah ni dia mungkin sakit kulit, dia gatal dan sebagainya. Dia pun pergi jumpa doktor. Dia pergi jumpa doktor. Doktor kata, cik ni saya duk tengok kulit cik ni, pi klinik ni pun tak boleh, pi klinik ni tak jalan, pi klinik ni tak sembuh, berubat dengan ni tak rak. Semua ayat dah guna pakai dah. Tak mau. Saya duk rasa cik ni mungkin teruk sikit kulit ni dan sebagainya, sensitif. Saya cadangkan cik ni kena pakai apa? Sutra. Doktor kata lagu tu. Yang sakit tu siapa? Ustaz. Ustaz tu kata, astaghfirullahalazim, doktor, haram. Nabi SAW tak bagi orang lelaki pakai sutra. Doktor tu pun dia lempak pentui. Dia kata lah ni, hampir cari doktor lain. Ni aku habak ni pasal apa? Pasal dah ada special case. Doktor ni marah lah. Saya melawak lah tuan-tuan. Nak bagi tahu apa? Kalau ada keuzuran yang membenarkan, bolehlah. Dia ni dah memang sakit dan sebagainya, tak ada penawak yang boleh. Rupanya apa? Kalau tukar pakai sutra, okey. Hilang kata. Tapi dia pula pandai. Dia kata apa? Tak boleh. Nabi haram tak bagi pakai sutra. Tetapi sekiranya satu orang itu dia mengidap penyakit yang hanya pakai sutra, okey, maka dia adalah dibenarkan. Nabi bagi untuk sahabat yang dia ada sakit gatai, sopok dan sebagainya, kulit putih dan sebagainya tu yang hikkah, maka Nabi membenarkan para sahabat yang mengalami sakit derita yang sedemikian untuk dia memakai sutra. Okey. Dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seseorang itu sengaja untuk memakai cincin emas, dia sengaja nak pakai sutra dan sebagainya walaupun dia tak ada sakit apa, tak ada kemudaratan apa, maka kata Nabi SAW, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Seseorang daripada kamu sengaja datang pada bara api daripada neraka lalu diletakkannya pada jari tangannya. Jadi sebenarnya Nabi mengancam kita orang lelaki yang sengaja nak pakai emas ni, diibaratkan apa? Dia sengaja mengambil bara api daripada api neraka tu main bubuh kat jari dia. Sekiranya dia tidak ada sebarang masalah. Okey, ni bab apa? Orang yang saja-saja nak pakai. Teringin. Disebutkan dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadani haramun ala zukuri ummati hillun li inathihim. Dikatakan oleh baginda Nabi SAW, dua benda yang kita sebutkan tadi, emas dan juga harir ataupun sutra, diharamkan kepada umat aku daripada lelaki, tetapi halal bagi orang perempuan. Tuan-tuan, akhir kata saya nak sebut berkaitan dengan bab ni. Kita nak masuk bab yang lain. Kenapa yang Nabi SAW melarang seorang lelaki untuk nak memakai sutra? Nabi SAW melarang untuk orang lelaki nak memakai
emas. Sekarang ni kita fikir balik. Apa sebab dia? Perhiasan lain, perak lelaki boleh pakai tak? Pakailah. Kan? Tetapi dari segi nak minum pula, boleh tak minum, nak guna cawan daripada perak? Tak boleh balik. Pinggan, tak boleh balik. Orang perempuan yang boleh pakai emas, yang boleh pakai perak, bila nak minum pun, dalam pinggan emas, dalam pinggan perak, tak boleh pula. Tuan-tuan, hukum ni, Nabi ni saja buat ke lagu mana? Nampak macam ikut dan dia dia reka ke? Tuan-tuan, inilah yang dikatakan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW dia tak bercakap ikut suka dia. Dia tak cakap ikut hawa nafsu dia. Dia cakap itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahawasanya ini adalah keimanan seseorang itu kepada Allah, keimanan seseorang itu kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, maka kita kembalikan balik bab untuk kita nak patuh pada jangan pakai emas, jangan pakai sutra ini. Kita lihat Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW suruh kita buat bila kita pergi ke Mekah, bila kita pergi ke Kaabah? Nabi tuntut kita untuk cium Hajarul Aswad. Apa hukum cium Hajarul Aswad? Sunnah. Boleh cium. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata apa? Dia kata sekiranya aku tidak melihat Nabi SAW mencium engkau, dan Sayyidina Umar kata innaka hajaran la tanfa' wa la tudar. Sesungguhnya kamu adalah batu hajar, batu hitam. La tanfa' wa la tudar. Tidak memberi manfaat, tidak memberi kemudaratan. Tetapi aku melihat Nabi SAW mencium kamu, mencium engkau, nescaya aku pun akan cium. Kalau Nabi tak cium, aku pun tak. Bahasa Perlis kata apa? Tak kebulok nak cium. Tuan-tuan. Jadi maksud dia apa? Hubung kait saya nak ceritakan tuan-tuan. Hubung kait dia adalah apa? Sunnah. Kita ikut apa yang Nabi buat. Kita dengar apa yang Nabi larang. Kita jauh apa yang Nabi tak bagi. Jadi bila Nabi cium Hajarul Aswad, ada faedah? Ada faedah tak kalau kita cium? Dapat apa? Mulut tiba-tiba bau wangi ke, kembang ke lagu mana? Tak. Kan? Kok mulut putih teringin nak pergi jadi hitam. Rasa bangga sikit, pergi cium Hajarul Aswad, mulut pun jadi Famul Aswad. Mulut hitam pula. Tak ada. Tak ada manfaat, tak ada kemudaratan. Tetapi Sayyidina Umar kata apa? Sebabkan aku lihat Nabi cium, aku pun cium. Maka tuan-tuan, apabila ada yang Nabi larang, jangan tanya dan jangan persoalkan. Itu sebahagian daripada sunnah. Itu sebahagian daripada yang perlu kita ikut kepada arahan baginda Nabi SAW. Yang tu ya. Tak duk fikir pasal apa lah aku ni teringin sangat nak pakai emas, nak pakai perak dan sebagainya. Teringin. Jadi tak payah nak fikir kerana apa? Kita dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang seterusnya, iaitulah dosa besar yang ke-54. Dosa besar yang ke-54 iaitulah al-abdul abaq wa nahwah. Hamba yang melarikan diri. Hamba yang melarikan diri. Disebutkan dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Iza abaqa al-'abdu lam tuqbal lahu salah." Apabila seorang hamba itu melarikan diri, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dia melarikan diri, maka dia tidak akan diterima solat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba kena solat tak? Hamba kena solat. Kan? Hamba kena bayar zakat tak? Tak kena bayar zakat. Sebab apa? Dia adalah hamba. Dia adalah al-mal, barang. Tuan dia yang memiliki dia. Dia kalau dia ada barang, barang tu milik siapa? Milik tuan dia. Sebab apa? Sebab dikatakan dalam kaedah, al-mal la yamlikul mal. Harta tidak boleh memiliki harta. Jadi dia itu adalah harta tuan dia. Dia adalah barang hak milik tuan dia. Jadi kalau dia mempunyai sesuatu, tiba-tiba dia jumpa satu benda, dia kata yang ni dia punya, maka itu siapa punya? Tuan dia punya. Sebab dia tidak boleh memiliki harta. Itu kaedah untuk hamba, kaedah mudahlah. Jadi tuan-tuan, hamba ni bila dia melarikan diri daripada tuannya,
maka itulah yang diancam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat dia tidak akan diterima. Dia kena solat tak? Dia kena solat. Dia kena puasa tak? Dia kena puasa. Dia kena pi haji tak? Dia kena pi haji kalau Tuhan dia bagi. Kalau Tuhan dia bawa dia. Kalau Tuhan dia kata tak boleh, hang kena duduk rumah, jaga bini aku pi haji. Kemudian tahun depan bini aku pula pi haji dengan anak aku, hang kena jaga aku. So dia boleh pi haji tak? Tak payah pi haji. Okey. Dia dua benda je yang wajib dalam rukun Islam daripada 5 tu. Apa dia? Tiga. Mengucap apa dia? Solat dan juga puasa. Mengucap abang masuk Islam awal-awal tu jelah. Lepas tu mengucap tu dia bukan jadi perbuatan rutin kecuali dalam tahiyat, bukannya duduk tak mana-mana tu nak kena ni. Nak kena buat. Dalam hadis juga yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu zimmah. Sesiapa hamba, siapa orang itu adalah hamba yang melarikan diri. Ayyu 'abdin, hamba mana-mana pun yang melarikan diri. Okey. Faqad bari'at minhu zimmah, maka baginya tidak mendapat perlindungan. So tiba-tiba kalau dia mati, orang panggil apa? Orang perlis kata, bahasa utara kita kata apa? Mati kata. Tak ada apa-apa. Okey. Dia tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh Tuhan dia. Dia kata apa? Tuhan dia kata, ni hang tak mau tengok ni hamba hang duk jaga lu. Tak, dia lari. Aksiden ke apa ke, so dia bukan dah berada di bawah tanggungan aku. Sebab apa? Sebab dia lari. Tidak mendapat perlindungan daripada Tuhan dia. Tuhan dia tidak perlu bertanggungjawab. Tapi kalau Tuhan dia bertanggungjawab, tak menjadi masalah. Ini kita kata tanggungjawab ni kalau Tuhan dia tak mau, tak perlu. Kenapa? Dia telah pun khianah. Dia lari daripada Tuhan dia. Disebutkan dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarja' ilaihim. Iaitulah mana-mana hamba yang lari daripada tuannya telah pun dikatakan dia ni kafir. Kufur. Okey. Iaitulah kufur di sini, kafir di sini bukanlah kafir yang keluar daripada agama Islam, dia tetap Islam. Cuma dikatakan apa? Dia melanggar satu perbuatan yang besar. Satu dosa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Lari tinggal Tuhan. Sebahagian ahli hadis menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan faqad kafar itu adalah apa? Dia kufur daripada nikmat. Nikmat dia duduk dengan Tuhan dia dan sebagainya, kan? Dia melarikan diri. Maka di sini dikatakan apabila dia melarikan diri, maka dia ini dikatakan telah pun kufur daripada nikmat hatta yarji' ilaihim, sehinggalah dia kembali. Dalam riwayat yang lain ada menceritakan bahawasanya apa? Sehingga dia kembali meletakkan tangannya pada tangan tuan dia. Maksud dia apa? Minta maaf lah. Dah kembali minta maaf. Okey, bersalaman dengan tuan dia. Okey. Disebutkan dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, salasatun la yaqbalullah lahum salah wa la yas'adu lahum wa la yas'adu lahum ila as-sama'i hasanah al-'abdul abiq hatta yarji' ila maulahu wal mar'atu sakhitun 'alayha zawjuha hatta yarda was sakranu hatta yashu. 3 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah solat mereka, dan tidak akan naik kebajikan yang mereka lakukan ke langit. Apa yang dia buat sia-sia, tidak mendapat catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak naik ke langit. 3 golongan ini, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul abiq hatta yarja' ila maulah, hamba yang melarikan diri sehingga dia ini dibebaskan oleh tuannya, maafkan saya, sehingga dia ni kembali kepada tuan dia. Tuan-tuan, dalam bab hamba ni, dia ada hamba yang dinamakan sebagai hamba mukatib. Okey, hamba yang dah diberi tempoh perjanjian. Hang kerja yang ni, okey, selama 3 tahun, tanam yang ni, tumbuh yang ni, cukup syarat, hang adalah bebas. Dia ada apa? Mukatib. Dia ada perjanjian yang untuk membebaskan diri dia. Sekiranya tuan itu khianat, hamba ni lari, maka hamba ni telah pun melakukan perkara yang benarlah. Kerana apa? Tuan itu yang khianat. Okey.
Yang kedua, wanita yang dimurkai oleh suaminya, yang dimarahi oleh suaminya, sehingga suaminya rela, sehingga suaminya reda balik kepada wanita itu. Okay? Dia buat benda-benda yang suami dia tak izinkan, dia buat benda-benda yang suami dia tak suka. Itu orang yang kedua kata Nabi SAW. Dan orang yang ketiga kata Nabi SAW, was-sakran hatta yashu, iaitu orang yang mabuk, orang yang ketagih arak, orang yang kecanduan arak, sehinggalah dia sedar daripada mabuknya. Jadi apa yang dia buat daripada perbuatannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yaz billah min zalik. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam golongan ketiga-tiga yang telah pun disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Khususnya tajuk yang kita bincangkan iaitu pasal hamba. Tapi tuan-tuan, lah ni ada ke hamba? Kan? Lah ni ada tak hamba? Tak ada. Hamba ni, dia tercipta, saya ada baca pasal hamba sikit lah. Okay. Yang mana disebutkan, kenapakah Islam itu dia menghalalkan institusi perhambaan? Dalam Islam ada hamba. Pasal apa? Tuan-tuan, sebenarnya bukan Islam yang menghalalkan hamba. Sebenarnya perhambaan ini datang daripada Eropah sebelum daripada zaman Nabi SAW lagi dah datangnya hamba. Okey. Tetapi bila mai pada zaman Nabi SAW, hamba itu diteruskan. Hamba itu masih lagi dijalankan. Tetapi orang ni bila dia nak memperburukkan agama Islam, maka itulah yang dia menyatakan bahawa Islam ini menghalalkan institusi perhambaan. Sebenarnya kalau Islam itu sengaja menghalalkan, sengaja mengada-ngadakan, maka tidak akan ada hadis yang menceritakan berkaitan dengan apa? Mana-mana lelaki, ayyuma rajulin ba'a hurran, dia menjual orang yang merdeka. Apa maksud tersirat daripada hadis ni? Maksud tersirat daripada hadis ni, mana-mana lelaki yang menjual lelaki yang merdeka, maka telah pun dia makan satu benda yang haram, dia melakukan dosa yang besar. Pasal apa? Laki itu merdeka, kita jadikan dia seorang hamba. So menunjukkan apa? Islam tidak boleh, Islam tidak merelakan seseorang itu daripada dia biasa, dia jadi hamba. Cuma ada beberapa cara untuk seseorang itu menjadi hamba. Macam mana dia boleh jadi hamba? Antaranya adalah apa? Peperangan. Antaranya adalah apa? Muflis. Antaranya adalah apa lagi? Dia jatuh terlalu miskin sehingga dia meminta-minta sehingga apa? Dia itu dibeli. Mau tak duduk dengan saya dan sebagainya, saya pula tak payah bayar apa saya jaga. Maka dia mula jadi perhambaan. Dia jadi hak milik orang tu. Okey. Kemudiannya bila orang tu nak jual dia dekat orang, boleh jual. Dia jadi macam barang. Itu kita kata tadi. Tuan-tuan, maka perhambaan ini dikatakan law ni tak ada lah. Tetapi akhir zaman nanti kan, dia akan kembali balik sistem perhambaan ni. Bukan kita yang menghalalkan. Maksudnya bukan kita yang seronok saja-saja nak pergi buat jadi hamba ni. Kerana apa? Perkara ini dia akan datang dan dia akan berlaku. Seperti mana bukan Islam yang mendatangkan, mewujudkan sistem perhambaan, tetapi memang perhambaan ini berlaku. Tuan-tuan lihat pada zaman Nabi SAW dalam peperangan apa? Badar, berlakunya tawanan perang. Ada dah datangnya hamba. Okey? Perang. Islam ni galakkan sangat kalau kita nak perang. Tak. Dalam peperangan Badar bukan tujuan nak berperang sebenarnya. Nak sekat orang lah. Tak mau bagi. Kerana apa? Mereka tu kecoh dan jahat dalam peperangan Badar tu. Maka tercetusnya peperangan. Bukannya tujuan 100% memang kita nak pergi perang. Tak. Bersiap sedia. Tetapi peranglah lepas tu. Tuan-tuan. Apa yang dikatakan dalam peperangan Badar? Ada tawanan. Bahkan tawanan tersebut diselisihkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Simpan tawanan perang ni. Kan? Kita boleh gunakan dia, boleh manfaatkan dia, suruh dia ajak ke, kita ambil kehebatan, kebaikan daripada dia. Dia jahat-jahat lah. Tetapi ada kelebihan-kelebihan dia. Mungkin dia pandai menembak, mungkin dia pandai memanah, mungkin dia pandai apa. Suruh dia ajak anak-anak kita. Kan? Gunakan kelebihan. Apa-apa ajalah. Tak disebut. Tetapi tuan-tuan, apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata apa? Bunuh. Wish. Dua benda yang kontradik. Dua benda yang bertentangan secara teruk. Kita hari ini kalau kita tak setuju dengan siapa-siapa ke apa ke, ada kita kata apa? Saya kalau dia ni saya bunuh lah.
Ada kata gitu? Tak ada. Kita beza macam mana pun, jangan bunuh orang. Kan? Hukuman membunuh ni pula, qatl nafs duduk dalam dosa besar yang berapa? Yang kedua, selepas daripada syirik. Qatl nafs duduk di nombor 2 selepas daripada syirik. Jangan bunuh orang. Berbeza sikit-sikit, kita marah teruk-teruk, bergaduh, pukul, kan? Bakar, bunuh, tikam, rejam, mencuri, merompak dan sebagainya. Macam-macam yang kita lakukan. Kerana apa? Kerana ada perbezaan. Yang kecil, yang sikit. Tetapi kita lihat perbezaan yang besar berlaku antara Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Sama ada nak simpan ataupun nak bunuh. Bukannya nak simpan di atas muka bumi ni, di atas tanah ni, di tempat mana-mana dalam gua, ataupun satu lagi simpan dia dalam tanah ke, kita buat rumah khas, buat pintu dan sebagainya. Kok yang tu berbeza sikit lah. Setidak-tidaknya apa? Dua-dua kata nak simpan. Satu kata duduk atas, satu kata duduk bawah. Tapi ni tak. Satu kata apa? Simpan. Satu kata bunuh. Perbezaan yang teruk berkaitan dengan tawanan perang ni. Jadi tuan-tuan, tawanan perang ni, bila sebenarnya dia dah jadi tawanan perang, dia telah pun menjadi seorang hamba. Dia telah pun menjadi seorang hamba. Jadi berkaitan dengan hamba ni, itulah yang kita nak sebutkan, yang mana apabila seorang hamba itu dia melarikan diri daripada tuannya, maka dia telah pun melakukan satu dosa yang amat besar di dalam agama Islam. Sebaliknya, sekiranya dia didapati daripada golongan yang benar, iaitu apa dia tuan-tuan? Dia dah dijanji dengan tuannya, dia akan dibebaskan pada tarikh sekian-sekian, setelah dia tanam yang tu, setelah dia buat kerja yang ni, setelah dia cucikan yang tu, setelah dia cukupkan bulan ni, dia akan dibebaskan. Ada. Kemudian tuan dia yang kecoh, maka dia lari. Maka sebenarnya haruslah diputuskan bahawasanya dia ni adalah orang yang benar. Tapi dia kena mendatangkan bukti dan juga saksi lah. Kesianlah pula dekat dia. Dosa besar yang seterusnya, iaitulah dosa besar yang ke-55. Dosa besar yang ke-55 ini, iaitulah man zubiha li ghairillah misal an yaqula bismi sayyid asy-syekh. Dosa besar yang ke-55 ini, iaitulah sembelihan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dia menyebutkan di dalam sembelihannya, bismi sayyidi, bismi syekh, dengan nama tuan aku, dengan nama tok syekh, dengan nama pak kiai, dengan nama apa, tok keramat, tok wali. Dia tak sebut dengan bismillahi Allahu akbar. Dia tak sebut dengan tu. Yang sebenarnya itu adalah tuntutan kita. Tuan-tuan, disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-5. Wala ta'kulu mimma lam yazkur ismullahi alaih. Janganlah kamu makan di atas sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. So menunjukkan apa tuan-tuan? Dalam ayat ni menunjukkan apa? Kalau tak sebut nama Allah tak boleh makan. Kalau diam pun tak boleh makan. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Jangan kamu makan siapa yang tak sebut nama Allah. So kalau diam boleh makan tak? Diam. Tak sebut apa-apa. Pegang. Kalau ikut kepada ayat ni adalah tak boleh lah. Tetapi ulama membenarkan, mengharuskan apabila satu orang itu dia sembelih, dia tidak menyebut apa-apa pun, dengan syarat memang dia tidak beriktikad, dia tak sebut apa, bismi fulan, dengan nama kawan ni, dengan nama Latta, Uzza, nama berhala-berhala apa-apa, dia tak sebut dengan tu, bukan niat dia yang tu, maka selama mana dia diam, masih lagi dia niat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma tak dengar kok mulut, tak nampak kok mulut, maka ianya masih lagi harus boleh. Ya. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, yang dimaksudkan dalam ayat ini iaitulah apabila seseorang itu dia makan daripada sembelihan yang disebutkan selain daripada nama Tuhan, maka yang dia makan itu adalah bangkai. Walaupun keluar darah dan sebagainya, dia buat cara Islam, tapi dia sebut nama bismi siapa-siapa, tok syekh dia ke siapa-siapa, maka yang dimakan itu adalah bangkai. Ataupun binatang yang mati tercekik dan seumpamanya, dia makan itu adalah yang dia makan berupa bentuk bangkai. Al-Kalbi menyatakan bahawasanya yang tidak disebutkan nama Allah itu, iaitulah yang disembelih bukan kerana Allah. Itu apa? Mungkin dia sebut nama Allah, bismillah Allahu akbar, sekadar apa? Dia nak bagi kena dekat orang Melayu, dekat orang Islam dan sebagainya, mungkinlah
tetapi sebenarnya dalam hati dia bukan kerana Allah, dia memang buat kerana sembahan, dia alang-alang tu dia nak buat pi hantar kat tok kong sikit ke apa ke dan sebagainya. Dia ni dah mula duk buat benda-benda yang khurafat dan sebagainya. Niat dia di hati lagu tu. Maka kata Al-Kalbi, maka itu pun termasuk dalam sembelihan yang menjadikan binatang itu adalah bangkai. Habis kita hak makan ni macam mana? Kita yang makan ni tetap halal lah. Hukum yang dosa besar itu kepada siapa? Kepada dia. Tapi kalau kita tahu dia buat lagu tu, niat hati dia lagu tu, tak boleh lah. Tapi jarang orang tahu niat hati orang. Jadi tentang habis kita makan macam mana? Ada masalah ke apa? Yang ni orang selalu tanya. Kan? Tuan-tuan, Islam ni adalah agama apa dia? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu agama yang satu orang tu dia tak tanggung dosa orang lain. Kita makan, yang buat salah dia. Pasal apa kita nak kena tanggung? Kita makan benda yang haram pula, kita makan ayam. Dia sembelih. So kita tak bertanggungjawab atas dosa yang dia buat. Tapi kalau kita tahu kan, memang dia tak sembelih dan sebagainya, sengaja nak makan, tak boleh ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-121. Wa inna syayatin la yahuna ila awliyaihim liyujadilukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya syaitan itu membisikkan pada teman-temannya agar mereka membantahkan kamu. Supaya apa tuan-tuan? Kita lawan. Kita ingkar pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi untuk kita buat, yang tu yang kita nak sangat. Bahkan dari segi sembelihan orang yang kafir, boleh tak kita makan? Kalau sembelihan itu adalah sembelihan ahli kitab, sembelihan ahli kitab adalah boleh untuk dimakan. Poin dia lah ni nak cari ahli kitab lah pula. So senang kata, kalaulah ada orang itu dia mai bagi masakan, kan? Dia kata ni saya buat cara halal ke apa ke, boleh tak kita makan? Boleh, dengan syarat jangan kita bertanya kepada soalan-soalan yang meragukan, yang akan menimbulkan syakwa sangka kepada kita. Wala tasalu an asya' in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya kepada sesuatu perkara yang apabila datang kepada kamu benda tu kita pun jadi ragu-ragu kan. Ni ambil ayam di mana? Semelih ke? Sebut nama apa? Dah dia bagi, kita makan. Kalau tak mau, untuk nak elak was-was, itu adalah lebih baik. Okay? Untuk nak menjaga hati dia, jangan bagi depan dia. Ambil, bagi kawan lain. Bagi dalam, tidak tanpa ada pengetahuan daripada dia. Kita nak elok, kita rasa, dia ni macam kurang sikit. Tapi kalau dia adalah satu orang yang bersih, dia habaq, saya dah masak dan sebagainya, buat dengan bersih, boleh tak untuk kita makan? Boleh. Hatta kadang-kadang kita lihat sekarang, percampuran yang berlaku di Malaysia kita ni, iaitu apa dia tuan? Berkaitan dengan agama lain. Ada India sebelah rumah, Cina belah ni, depa ni buat raya Cina dia panggil kita, India buat Deepavali pun dia panggil kita dan sebagainya. Maka dia kata apa? Jangan risau, saya dah panggil tukang masak orang Melayu. Tuan-tuan, kadang-kadang orang Cina dengan orang India ni, sensitiviti dia untuk orang Melayu, untuk orang Islam lebih lagi daripada kita. Kita ni kadang-kadang tak sensitif macam dia. Kita panggil dia, kita buat kenduri akikah, kita buat lembu, tak ada duit dengan kambing. Kita buat lembu, tak ada beza apa. Campur, kita hormat ada orang India tu. Hormat. Kita tak jaga sensitiviti dia. Kadang-kadang kita yang terkurang. India pula yang lebih. Dia kata apa? Yang ni you satu side. Dia panggil tukang masak khas. Yang ni you satu side. Duduk belah ni. Bagus, bukan saya nak puji, nak bagi tahu kadang-kadang orang Melayu ni dia sensitiviti untuk ke arah tu kurang. Kadang-kadang lah yang bagus kita ucapkan alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang bak nak menyentak terlebih ni pun lebih banyak lagi. Nak mengata ke orang tu kita terlalu cepat. Kita azan dulu, betul kita sambung sikit lagi, betul kita tutup dan kita buka kepada soalan insya-Allah. Tuan-tuan, kita ambil sikit lagi berkaitan dengan sembelihan ni sekali lalu, iaitu berkaitan dengan yang disebutkan di sini, sekiranya satu orang Muslim itu sendiri dia yang menyembelih binatang tersebut, tetapi dia tak sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak termasuk dalam kalangan yang dikatakan dalam ayat itu, iaitu apa dia? Wala ta'kul mimma lam yazkur ismullahi alaihi. Kerana memang dikatakan dalam hadis
Daripada baginda Nabi SAW ada riwayat menyatakan ismullah ala fami kulli muslim. Nama Allah itu sentiasa ada dekat mulut orang muslim. Okey, mafhum hadis ni. Bahkan dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Darul Qutni, kata Nabi SAW daripada Ibn Abbas, yakfihi ismuhu wa in nasiya an yusammiya hina yazbah falyusammi wa yazkurillah summa liyakul. Dikatakan memadailah seseorang itu untuk menyebut nama Allah ketika mana dia nak sembelih. Okey? Tak payah nak duk, ya Allah, aku sembelih ini untuk dia ada lafaz yang khusus. Tak. Kalau nak sebut lafaz yang khusus tu tidak pernah dikhususkan. Okey, kalau kita sembelih ayam seekor nak buat kenduri makan ke, dia cari lafaz yang khusus. Ada tak? Kena sebut baca doa yang ni sekian, lepas baca ni kena selawat 3 kali, lepas tu kena takbir 4 kali. Ada tak pengkhususan tertib-tertib tu? Tak ada. Okay? Tetapi kalau dia nak buat, tidak menjadi kesalahan. Cuma jangan dia katalah, yang ni Nabi suruh buat. Dia menetapkan benda tu. Tu tak boleh. Jadi kalaulah dia tinggal bismillah tu. Seorang Muslim itu, okay, dia tinggal bismillah, dia tak sebut bismillah. Maka bila dah dikatakan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, memadailah untuk dia sebut bismillah. Satu. Dan jika dia terlupa untuk menyebut nama Allah, dia terlupa untuk bismillah, ketika dia sembelih, maka hendaklah dia menyebut yakni bismillah summa yakul. Dia sebut apa? Sebutlah bismillah kemudian makan. Waktu nak makan tu pun sebut bismillah. Yang ni hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Darul Qutni. Tapi tuan-tuan, kita katakan apa? Setidak-tidaknya bismillah ni kadang-kadang duk main dah dekat hati ni. Teringat dah dan sebagainya. Tak keluar kok mulut dia. Cuma yang dikatakan di sini apa? Apabila sembelihan itu adalah sembelihan orang yang kafir. Apabila sembelihan itu memang niat di hati dia adalah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadikan makanan itu makanan yang haram ataupun bangkai, sekalipun darahnya keluar, sembelih dah, lapah dah, buat cara elok, kenduri ke apa, cara yang baik, tetapi niat dia tu akan menyebabkan perubahan. Hukum itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum orang yang makan, yang tak tahu yang makan kenduri itu bukan urusan orang tu nak kena tanggung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita ambil malam ni 3 dosa besar. Ambil simple-simple sekali lalu ya. Iaitulah yang pertama, dosa besar yang ke-53, hukum memakai sutra dan juga emas bagi lelaki. Kita ambil sekali lalu, tuan-tuan pun dah tahu dah. Semua benda ni yang kita sebut pada malam ni, tuan-tuan dah tahu dah. Cuma perbincangan dalil dan hadis yang kita bawa itu saja. Bahkan yang kedua, iaitulah dosa besar yang ke-54, hamba yang melarikan diri. Mungkin kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang tak pernah dengar, mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Dan perkara yang seterusnya iaitulah dosa besar yang ke-55, menyembelih selain daripada Allah. Maka itu pun kita dah tahu dah. Sebab seorang Islam itu memang sembelihan dia haruslah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa untuk malam ni cukup setakat tu. Saya buka kepada soalan, sekiranya tuan-tuan ada soalan. Kalau saya boleh untuk jawab, saya akan jawab. Kalau saya tak tahu tu, kita bawa kepada asatizah yang lain lah. Mungkin tuan-tuan boleh bertanya kepada ustaz-ustaz yang lain, insya-Allah. Ya, silakan. Tadi sebutlah tadi. Sembelihan ahli kitab ni boleh untuk kita makan, selama mana dia betul ahli kitab. Kena pastikan dia ahli kitab. Boleh tahu ke dia ahli kitab ke mana? Tu masalah. Kan? Masalah tu nak tahu dia tu ahli kitab. Betul ke dia ahli kitab ni? Kan? Injil ni lah ni inhiraf banyak. Kan? Taurat pun dah tak tahu pergi ke mana dah. Zabur apatah lagi dan sebagainya. Kan? So ahli kitab ni, depa mendakwa depa ni ahli kitab lah. Okay? Tetapi wallahu ta'ala alam sejauh mana kebenaran dia tu ahli kitab. Selama mana dia memang sembelihan dia betul, kita boleh makan. Pastikan dia ahli kitab. Problem dia apa? Bagaimana nak memastikan dia ahli kitab? Itu ya. Kalau soalan sembelihan ahli kitab boleh makan tak? Jawapan dia boleh makan. Memang dalam ayat Al-Quran jelas sebut. Makanan yang disembelih oleh ahli kitab halal lakum, halal kepada kamu, jelas. Tetapi problem dia nak cari ahli kitab tu. Itu problemnya. Ya. Ya.
So dah tak betul ya? Dah tak betul lah. Dia dah diubah, dah memang disebut dah bahawasanya Injil itu telah pun diubah, Bible itu telah pun ditukarkan isi kandungannya dan sebagainya. So itu telah pun berlaku inhiraf di dalam ahli kitab tersebut. So tak boleh. Soalan yang lain? Ya. Boleh. Dengan syarat waktu tembak tu kena sebut nama Allah. Tak sebut pun dia dikira sebagai macam sembelih yang tak sebut lah. Sembelih yang tak sebut tadi, boleh makan tak? Boleh. Tembak tak sebut. Sama macam sembelih yang tak sebut lah. Kita orang Islam tadi dah disebutkan bahawasanya apa? Bahawasanya ada hadis yang mafhumnya apa? Nama Allah itu berada pada mulut orang Islam. Sepatutnya lah. Tapi kadang-kadang dia lupa orang duk kalik tagih pak. Kena. Bismillah lupa sebut. Lepas tu sebut kemudian kau macam mana kau? Boleh. Untuk dimakan. Yang sebenarnya hatta kalau kita hantar anjing sekalipun untuk nak berburu. Anjing. Kalau fikir anjing. Anjing pun haram lah. Anjing ni ada perbincangan pula lah. Ada mazhab yang mengharamkan ayak liok dia. Ada mazhab yang mengharamkan jilatan dia. Ada yang membenarkan dan sebagainya. Ada yang membenarkan jaf ala jaf tahir bila khilaf. Bila anjing itu kering, bersentuhan. Itu boleh. Bukan suruh sentuh. Faham tak? Tak suruh sentuh. Tapi sekiranya bersentuhan itu adalah boleh. Okay? Faham? Bukan suruh sentuh. Sekiranya bersentuhan. Anjing duduk ni kita tolak tepi sikit. Orang nak lalu ni apa duduk tengah jalan. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Okay? Ada pandangan yang mazhab yang menyatakan akan perkara yang sedemikian. Tapi kalau kita hantar anjing itu untuk pergi berburu, anjing itu sebut nama Allah tak? Tak sebut. Kita hantar anjing itu, kita dah didik dia, dah train dia dan sebagainya, dia memburu, binatang tu mati, anjing tu dah mati dah. Boleh tak kita makan? Boleh. Selama mana kita train dia. Okey? Saya senyap macam tak orang nak ni. Boleh kau no? Ada soalan yang lain lagi? Ya. Ya. 3. Kerana dia itu tidak menggunakan hukum yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Adakah dia mengeluarkan orang itu daripada Islam? Dia tidak. Ulama kata dia ni adalah apa? Kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin. Iaitu apa? Kafir yang tak keluar daripada Islam, zalim yang bukan kezaliman yang keluar daripada Islam, dia masih lagi Islam. Okey? Hari ni kita duk fikir ayat tu, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Bila sebut pasal rokok, haram. Ada sebahagian menyatakan haram, tapi dia kata apa? Ini ada perbincangan dia sikit. Dia pusing waktu pula. Okey. Bila sebut pasal zina, zina itu haram. Berapa banyak orang yang berzina? Adakah bila kita tak menjalankan hukuman zina, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul kafirun? Ya. Tetapi bukanlah yang mengeluarkan orang itu daripada Islam. Islam ni tak boleh memudahkan seseorang itu keluar daripada agama Islam. Hatta Nabi SAW sebut dalam hadis dia, Nabi kata apa? Orang ini pada hari kiamat akan datang orang pemimpin yang kejam, jahat dan sebagainya. Sahabat kata, ya Rasulullah, nak kami bunuh ke dia? Nabi kata apa? Qalu la ma sallu. Jangan bunuh selagi mana dia masih lagi solat. So walaupun dia buat dosa yang besar. Apa dia dosa besar? Dia berzina. Dia buat dosa yang besar yang kita sebutkan tadi. Adakah mengeluarkan orang itu daripada Islam? Tidak. Selama mana dia masih lagi solat. Jadi kafir yang dikatakan tu bukan kafir yang keluarkan dia daripada Islam. Hadis yang lain, hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai diri dia sendiri. Adakah orang tu tak beriman? Bukan. Maksud dia apa? Tidak sempurna iman. Bukan dia tak beriman. Itu maksud dia. So kufrun yang
faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun. Dalam ayat tadi ini, iaitulah barang siapa yang tidak menghukumkan dengan apa yang Allah turunkan, dia itu bukanlah yang mengeluarkan dia daripada Islam. Wallahu taala alam bisawab. Boleh kot. Jadi saya rasa untuk malam ni cukup setakat tu. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah salah dan silap, terkasannya bahasa, terlebih kurang apa yang saya sampaikan, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.